Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey, terima kasih banyak kerana bersama saya pada malam ni untuk kuliah mingguan, kuliah Tauhid. Okey, kitab Tauhid. Dan insyaAllah kita akan mulakan tepat jam 9.15 nanti insyaAllah kita akan mulakan. Kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita. Sebenarnya program ni dianjurkan oleh Surau Al-Hidayah. Ada sekolis Negeri Sembilan, nilai Negeri Sembilan dan insyaAllah seperti mana yang setengah sahabat dah tahu, memang setiap hari Jumaat malam setakat ni lah, Jumaat malam setakat ni. Tapi dengan cerita je minggu depan akan mula kuliah subuh seperti biasa, balik pada waktu asal lah. Waktu asal dia memang hari Sabtu pagi kuliah subuh saya. Tapi oleh kerana kita ada PKP dan kita buat online, jadi mereka pilih hari Jumaat malam Sabtu macam malam ni lah. Jadi lepas ni insyaAllah kita akan kembali semula kepada masa yang lama, masa yang asal, iaitu kuliah subuh. Okey, tapi untuk hari ni kita masih lagi online lah, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Jadi kalau rasakan apa yang kita kongsi ni berfaedah, bermanfaat, okey, bolehlah tolong share-sharekan. Okey, mudah-mudahan dapat pahala ganjaran daripada Allah SWT. Kalau sibuk, share dulu, lepas tu pergilah uruskan kerja masing-masing kan. Sekurang-kurangnya kita dapat pahala share, walaupun kita tak dapat pahala tengok sebab kita ada urusan penting kan. Kalau tak ada urusan penting, on kan je lah. On-kan saja TikTok ini dan dengarlah. Mungkin ada satu dua perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan ya. Kalaupun tidak dapat kita amalkan, sekurang-kurangnya dapat pahala mendengar. Okey, pahala ni penting sahabat-sahabat pahala ini sangat penting. Sebab apa? Kalau kita di dunia perlukan duit, siang malam kita cari duit, di akhirat kita nak pahala. Okey, dan inilah salah satu daripada kaedah untuk mendapatkan pahala. Banyak lagi lah sebenarnya, banyak lagi benda yang boleh kita buat pahala sebenarnya. Tapi kongsikan, sharing ilmu yang bermanfaat juga adalah sebahagian daripada pahala. Bila sahabat-sahabat share video saya ni ataupun video mana-mana ustaz atau sesiapa saja yang berkongsi benda yang baik, kalau orang amalkan, maka sahabat-sahabat juga akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah sahabat kita, exam penerbangan Masya-Allah 26/7, insya-Allah mudah-mudahan berjaya, sukses dan menjadi juruterbang yang bagus, yang hebat insya-Allah, yang tidak lupa pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting alright. Okey, untuk soalan-soalan lepas kita kuliah ni, insyaAllah mungkin saya akan melayan soalan sahabat-sahabat. InsyaAllah kita habis kita jam 10. Jadi lepas tu insyaAllah kita sambunglah sembang-sembang lagi insyaAllah. Lepas ni, bolehlah nak tanya soalan yang anti vaksin dan sebagainya. Ada soalan tapi soalan ni tak sempat saya jawab sebab kita ada masa lebih kurang 2 minit sahaja. 2 minit sahaja kita tak akan mulakan. Dan ahli jemaah pun dah ramai juga dah yang dah masuk. Jadi saya masih menunggu signal daripada mereka lah. Kalau kita kata dia orang kata boleh mula, kita akan mula lah. Tapi biasanya kita akan mulakan jam 9.15, lebih kurang 1 minit saja lagi. Okay, alright. Okey, jangan ajak saya masuk neraka, okey? Jangan ajak saya masuk neraka. Kalau sahabat-sahabat nak masuk neraka, go on. Tapi janganlah ajak orang masuk neraka. Faham Faham Alright. Okey, kita dah 9.14 sekarang. Jadi untuk sahabat-sahabat yang baru saja mengikuti live ini, inilah buku yang saya pakai. Kalau sahabat-sahabat nak beli buku ni, boleh pergilah kedai buku mana-mana. Bukan tulisan saya, tapi Syekh Az-Zindani. Buku yang sangat bagus bagus, sangat bagus untuk dibaca dan difahami buku yang berkaitan dengan Tauhid, dalam masa sama dia ada kaitan dengan ilmu sains. Sangat bagus sangat bagus. Jadi saya tak ada komisen, tak ada apa bukan berniaga ni, cuma nak ajak sahabat-sahabat menambah ilmu dengan cara membaca buku ini. Sangat bagus sangat bagus. Saya dah mengajar buku ni dah lebih kurang setahun lah, dekat nak habis dah, dekat dekat surau Al-Hidayah. Okey sahabat-sahabat, sudah 9.15 9.15 saya akan mulakan kelas insya-Allah. Jadi selamat mengikuti insya-Allah. Nak tanya apa-apa insya-Allah lepas ni saya jawab insya-Allah. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Okey. Dah boleh mula ke? Dah 9 suku lah kita mula kan? InsyaAllah. Boleh Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya dimaklumkan 9.15. Oh ya. Oh ya ke? Saya tak dapat maklumat tu. Saya duk pegang apa yang diberi tahu sebelum ini. Jadi saya tak dapat maklumat tu. Minta maaf banyak. Minta maaf banyak-banyak. Okey, tak apa. Okey. Oh, sebab tu saya dapat pukul 9. Allahu Akbar. Saya pun tak tengok iklan tu. Saya kata kalau tak ada cancel, ke jalan lah. Okey, minta maaf banyak. Okey. Alright, okey. Oh, suara kurang kuat Oh ya ke? Jadi macam mana nak buat Saya tak cakap kuat ke macam mana? Mungkin Puan Mustara punya mic bagus kot. Saya punya mic murah ni. Dia kena beli mic yang mahal sikit kot. Tapi boleh dengar. Oh, jauh. Oh ya ke? Macam mana nak buat sebab setting dia saya pun dah pakai mic ni, pakai ni. Boleh. Okey, masih sama Masih jauh. Okey, cuba saya kalau saya tak pakai mic okey tak? Kalau macam ni okey, sama je. Sama juga. Okey. So, okey gini. Saya cuba keluar dulu. Saya cuba keluar dulu, kemudian masuk balik. Mana tahu kok dia ada perubahan. Saya cuba keluar saya cuba keluar. Takut itu mungkin jalan penyelesaian dia. Kita keluar sekejap. Okay, Assalamualaikum. Macam mana? Ada perubahan ke? Sama je? Oh, ya ke? Kenapa Oh. Okey. Alright. Apa cara gini. Saya cuba telefon pula. Mana tahu kok. Jadi tak seronok juga kalau dengar, kalau tak berjelas ni. Nanti saya cuba telefon pula. Okey, sekejap Oh, biasa okey. Sekejap cari dia punya ni. Sekejap
Allah, dia nak ni juga. Tapi saya tak tahu nak buat apa ni sebenarnya. Tak apalah, saya cuba saya okey, mungkin saya kena cakap kuat-kuat sikit kot. Okey, minta maaf banyak-banyak. Mungkin dia tak tahulah apa masalah dia ni. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan cuba yang terbaik lah, insya-Allah. Yang penting boleh dengar lah, jangan tak dengar langsung lah, insya-Allah. Okey, kena fokus betul-betul lah. Kalau tak, dia tak mau dengar sebab dia agak perlahan. Okey, tak apa. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa ba'da. Okey, pertamanya saya minta maaf banyak-banyak kerana ada sedikit salah faham. Yang keduanya minta maaf juga kerana ada masalah teknikal sikit, ya. Suara agak kurang jelas. Tapi apapun, insya-Allah saya akan cuba yang terbaik lah. Mudah-mudahan kita dapat mendengar dan mendapat mengambil manfaat yang terbaik daripada apa yang akan dikongsikan pada malam ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah SWT, tajuk kita pada malam ini, dia menjadikan bumi, dia yakni Allah SWT menjadikan bumi terbentang luas untuk kamu. Ini dia tajuk dia. Ya. Artinya Allah SWT menjadikan bumi ni, seluruh bumi ni, langit dan bumi, sebenarnya bukan saja bumi, tapi langit dan bumi ni untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita semua. Masya Allah, bumi, langit bumi yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Baik. Kemudian yang pertamanya, okey, bumi satu hal. Bumi yang terbentang luas ini memang Allah Ta'ala jadikan untuk kita manusia. Baik, apa maksudnya? Maksudnya Allah SWT mencipta bumi dan menjadikannya terhampar luas dan menyediakannya untuk manusia ini kehidupan seperti mana kita menyediakan perkakas peralatan dan kelengkapan di dalam rumah kita. Itu kiasan lah. Dia suruh kita fikir, kalaulah dalam rumah kita, duduk dalam rumah kosong, tak ada perabot, tak ada kerusi, tak ada meja, tak ada dapur, tak ada apa pun, kosong je. Boleh hidup? Jawapannya tak boleh hidup. Jadi mau tak mau kita kena ada kelengkapan yang tertentu. Samalah juga Allah SWT menjadikan manusia, menjadikan bumi ini tidak kosong. Kalau Ta'ala jadikan bumi tapi kosong, pokok-pokok tak ada, air tak ada, semuanya tak ada, binatang-binatang tak ada, maka manusia tak mungkin boleh hidup. Jadi itulah maksudnya Allah SWT menjadikan segala-galanya untuk kita manusia, kan? Cuma persoalannya, sejauh mana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Itu soalan lain. Itu soalan lain. Yang penting sekarang ni kita nak tahu, nak faham, nak sedar bahawa sebenarnya Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi ini, dan juga bumi yang terbentang luas ini, tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya untuk kegunaan dan manfaat kepada manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi pula kami hamparkan untuk kemudahan kamu mendiaminya, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. Jadi semuanya adalah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala menyediakan segala-galanya. Jadi sebagai orang Islam, kita tahu bahawa tidak ada manusia, tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang boleh menjadikan bumi yang begitu hebat, yang di dalamnya ada berbagai-bagai tumbuhan, ada pokok-pokok, ada sungai, ada laut, dan berbagai-bagai makhluk lagi yang ada ni. Tak mungkin ada makhluk lain yang mampu untuk menciptanya. Jadi yang pertamanya, kita kena yakin bahawa segala-gala yang ada atas dunia ini adalah milik Allah SWT, dan Allah Ta'ala jadikan semuanya itu adalah untuk kita manusia. Baik, seperti mana saya jelaskan tadi, kalau Allah Ta'ala jadikan bumi kosong macam kita duduk dalam rumah yang bukan unfinished punya rumah, rumah kosong betul-betul,
payah kita kan. Jadi Allah Ta'ala dah jadikan bumi, maka Allah Ta'ala lengkapkan pula bumi ini dengan berbagai-bagai kelengkapan untuk apa? Untuk menjadikan manusia ini mampu untuk hidup. Jadi kalau bumi saja kosong, kering kontang, maka tak boleh hidup manusia. Tak boleh juga hidup makhluk-makhluk yang lain. Jadi apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam bumi ini? Yang pertamanya adalah air. Airlah yang Allah Ta'ala sediakan antara perkara yang penting yang tidak kita memang nak kena ada air. Tak ada air masalah tuan-tuan. Ya, cuba bayangkan rumah kita duduk di dalam istana yang sangat besar. Istana yang sangat besar. Makan semua ada. Nak makan apa benda semua ada, tapi air tak ada. Minum ada contohnya, minum ada, tapi pergi toilet air tak ada. Masalah tuan-tuan. Nak buang air pun payah, nak bersuci pun tak boleh, nak mandi pun tak boleh sebab tak ada air. Tapi rumahnya sangat mewah, tapi yang satu yang kurang, air. Bagi saya, biarlah duduk rumah kampung, ya, ada air yang cukup daripada duduk di istana kering kontang tak ada air, contohnya tuan-tuan. Jadi air ni kalau tak ada akan jadi masalah yang besar pada kehidupan kita. Orang kaya pun tak ada arti kekayaan dia, ya. Raja-raja, sultan-sultan dan sebagainya, menteri-menteri pun tidak ada artinya, ada kedudukan yang besar kalau tidak ada air di rumah. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala jadikan air ini satu nikmat yang sangat besar, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Saya selalu sebut, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang kasih sekalian, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, oleh kerana kita dapat dengan cara yang agak mudah, ya? Agak mudah. Sediakan apa? Sediakan duit je. Bayar, ada je duit, tak ada masalah. Air pipe akan sentiasa terus mengalir ke rumah kita. Ya? Tak perlu kita bersusah payah, tak perlu doa pun nak dapat air, tuan-tuan. Itu sebabnya kadang-kadang kita tak menghargai air yang mengalir terus menerus ke dalam rumah kita. Air dah lah tidaklah mahal sangat, murah, kan. Masuk hari-hari, kalau kita rasa kalau rasa susah sikit pun, kalau kena catu air, barulah kita rasa masa itulah banyaklah kita berdoa kepada Allah SWT untuk dapatkan air, kembalikan air. Ataupun bila musim kemarau yang hebat, ya, sungai-sungai dah mula kering, tempat-tempat takungan air pun dah mula kering, air kena catu, air kena potong. Masa itu barulah kita mulalah mengangkat tangan, ya, memohon kepada Allah SWT. Ya Allah, kesihanilah kami, ya Allah. Kesihanilah makhluk-makhlukmu ini yang lemah ini, ya Allah. Turunkanlah hujan. Kita pun solat istisqa, solat minta hujan. Bila dah tak ada, barulah kita rasa Masya Allah, pentingnya air. Masya Allah, ya, pentingnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni. Jadi pada masa itulah barulah kita mula nak menghargai nikmat kita, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau sekarang ni kita tak rasa pun, masuk bilik air tak rasa dia air tu penting, masuk bilik air, buka pipe, air ada, mandi air ada, sejuk ada air panas. Jadi kita tak rasa benda tu satu kurniaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi air ni sangat penting, dan sangat penting untuk kita sama-sama dan sentiasa mensyukuri nikmat Allah Taala. Kan? Jadi kalau boleh lah, setiap kali kita masuk toilet, setiap kali kita guna air, ya Allah, cakaplah sepatah dua kata, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau menggunakan air pada aku. Setiap kali kita guna air, kita bersyukurlah. Setiap kali kita minum air, kita cakaplah Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan air pada aku, ya Allah, hidup aku, segar aku, kan. Jauh aku daripada segala penyakit-penyakit, ya Allah. Sebab kalau tak ada air ni pun banyak masalah penyakit yang boleh kita dapat, tuan-tuan. Antaranya kalau kurang air, tak minum air, antaranya sembelit. Nak buang air struggle, tuan-tuan. Setengah jam kat toilet tak keluar-keluar, contohnya lah. Itu di antara sebab kalau kurang air, jadi kena minum banyak air. Jadi bagaimana Allah SWT menurunkan air, menyediakan air untuk kita? Antaranya ialah melalui air laut. Kita tak terfikir, tuan-tuan. Kita tak terfikir secara umumnya, kita tidak terfikir kecuali kalau orang yang mengkaji lah. Kalau orang yang belajar ilmu sains, ataupun kalau dia masih lagi ingat apa yang dia belajar ilmu sains, macam mana jadinya hujan, macam mana Allah Ta'ala sediakan air hujan itu. Antaranya ia asalnya daripada air laut. Ya,
Tapi macam mana pula air laut naik? Air laut yang masin itu kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk hujan, dan hujan itu sedap rasanya dan tak masin. Ini satu persoalan juga. Jadi kaedahnya macam mana? Ini kaedah sains ya. Ini kita belajar ilmu tauhid pun dikena ada kaitan dengan sains supaya kita lebih nampak hebat kekuasaan Allah SWT. Macam mana Allah Ta'ala aturkan air itu sehingga air yang masin asalnya ya, jadi tidak masin dan sangat sedap rasanya. Kalau banding dengan air paip, kalau dengan air hujan lagi lazat rasanya, sedap rasanya. Baik. Kaedahnya ialah seperti mana yang kita tahu, matahari akan menyedut. Air daripada laut itu menyedut dalam berupa wap. Bila matahari memancar panas, maka dia akan jadi wap. Wap tu naik ke atas. Wap itu naik ke atas kemudian berhimpun di awan. Berhimpun lama kelamaan dia makin berat, makin banyak, maka bagaimana pula Allah Ta'ala turun hujan? Allah Ta'ala hantar pula angin. Masya Allah. Ini semua kerja-kerja Allah Ta'ala. Ini semua aturan-aturan yang dilakukan oleh Allah SWT. Macam mana Allah Ta'ala nak turunkan hujan. Jadi bila naik dalam bentuk wap, maka dia dah hilang. Dia punya masin tu, rasa masin tu sudah hilang. Sebab dia bukan naik air laut tu naik. Dia naik wap dia. Macam kita juga. Kalau kita buat contohnya kita rebus air masin, kemudian wap-wap yang melekat pada tudung, contohnya bekas yang air masin itu sebenarnya dia tidak masin lagi, sebab yang naik itu bukan air masin itu tapi adalah wap-wap dari situ. Jadi ini kaedah Allah Ta'ala jadikan hujan. Jadi bila hujan turun dengan lebatnya, dia berkumpul di atas muka bumi, maka terbentuklah sungai-sungai. Subhanallah. Sungai-sungai itulah daripada yang lautnya dinaikkan ke langit, diturunkan balik dalam bentuk air hujan, maka akhirnya berkumpul, akhirnya dia jadilah sungai. Jadi sungai itu sudah tidak lagi masin, dan beginilah keedahnya Allah Ta'ala menyediakan air bagi kita. Dia tidak turun masa kita perlu je. Artinya Allah Ta'ala turunkan banyak-banyak, kemudian dia berhimpun dalam sungai, dan sungai itulah kita ambil sedut, bawa pergi ke rumah, pergi bersihkan dulu, buat tapisan dan sebagainya, akhirnya pergilah ke paip-paip rumah kita. Tapi asalnya adalah daripada air hujan kebanyakannya. Walaupun ada air-air yang datang daripada perut bumi, maka antara yang banyak airnya adalah daripada air hujan. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi benda-benda ni sahabat-sahabat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tak fikir, tak renung, tak tadabbur, kita tak akan rasa sangat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana saya jelaskan tadi lah, dia akan rasa, sangat-sangat rasa bila kita bila kita kehilangan air itu ataupun kekurangan air. Kita nak minum air tak ada. Kita nak pergi buang air, tiba-tiba air tak ada. Contohnya. Jadi pada masa itulah baru kita rasa nikmat air itu. Baik. Jadi semuanya tidak ada yang mampu. Tidak ada makhluk yang mampu menukar air laut itu kepada air yang tidak masin. Maknanya tidak ada manusia yang mampu. Walaupun hari ini kita dapati memang ada proses yang dibuat oleh contoh negara-negara Arab. Mereka ambil air laut sebab air sungai mereka kurang, tak ada. Jadi mereka apa yang mereka buat, mereka bawa ambil air laut, mereka proses, tapis, akhirnya hilanglah kemasinan itu, maka jadikan itu sebagai air minuman dan sebagainya. Itu boleh dilakukan. Tapi tidak akan sama sekali dengan apa yang diciptakan oleh Allah SWT dengan kaedah penguapan yang berlaku dengan cahaya matahari yang memancar, panas yang memancar itu, tapi tidak samalah dengan teknik ataupun kaedah yang dilakukan oleh manusia. Kaedah yang Allah Ta'ala buat itu jauh lebih hebat, lebih sempurna, dan dia pula dihantar oleh Allah SWT. Hujan ini dihantar oleh Allah SWT di tempat-tempat yang Allah Ta'ala tentukan. Hujan ini datang bukan ikut kita. Sebab itulah bila hujan jangan komplain. Bila kemarau pun jangan komplain, sebab itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang memilih, yang memerintahkan hujan itu turun kat mana. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak turun kat Nilai contohnya, maka Allah Ta'ala hantar angin. Allah Ta'ala perintahkan, okey, turun hujan dekat Nilai, maka turunlah hujan dekat Nilai. Turun hujan dekat KL dia lepas Sabah Sarawak lah dia. Semuanya itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walaupun hari ini dengan teknologi yang ada, kadang-kadang kita buat pembenihan awan. Jadi itu semua berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan
maknanya idea kepada manusia, memberikan ilham kepada manusia. Oleh kerana manusia mengkaji, dilihat rupanya dalam awan itu ada air. Cuma air itu tak turun. Tak turun, dia tak berat, tak cukup berat untuk dia turun, untuk dia jatuh ke bumi. Jadi melalui kaedah sains, maka mereka lakukan pembenihan awan. Dengan kaedah-kaedah tertentulah, katanya dia spray dengan air garam dan sebagainya supaya dia jadi berat, akhirnya dia turun. Dia turunlah hujan. Jadi itu dipanggil hujan buatan. Bukan hujan yang original. Hujan buatan nama dia. Baik, jadi dengan turunnya hujan ini, maka manusia dapat hiduplah, dapat meneruskan kehidupan mereka. Sebab bila dah hujan, banyak air, maka membentuk sungai, dan daripada sungai itulah kita dibawa air ke rumah kita, maka kehidupan manusia berterusanlah sampai ke hari ini. Tapi malangnya ada tempat-tempat yang tidak dipilih oleh Allah SWT untuk turunkan hujan, maka jadilah mereka padang pasir yang gersang, padang pasir yang panas, padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, sukar untuk mendapatkan air minuman, dan ramai yang mati kerana dahaga dan sebagainya. Tetapi kita di Malaysia ni, alhamdulillah, setakat ini kita tidak ada masalah-masalah yang sedemikian. Jadi sebab itulah kita dekat Malaysia ni, kalau bab air ni memang kita sepatutnya sebanyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat air yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dari surah Ibrahim ayat yang ke-32, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu. Artinya itu matlamat, itu kaedah. Itu kaedah bagaimana Allah SWT menyediakan rezeki kepada manusia. Air itu satu hal. Air itu memanglah bila Allah Ta'ala turunkan air, maka kita boleh minum air. Kita boleh buat kopi, kita boleh buat teh, boleh buat air sirap, bandung dan sebagainya. Contohnya kan. Jadi itu memang salah satu kaedah rezeki Allah Ta'ala bagikan. Baik, selain daripada itu, air juga bermanfaat untuk apa? Untuk tumbuh-tumbuhan, untuk pokok-pokok, buah-buahan, untuk padi, untuk macam-macam jenis buahan. Kalau tak ada air, maka padi tak boleh hidup. Bila padi tak hidup, maka tak ada nasi lah kita, ataupun tak ada gandum, contohnya. Maka payahlah kita nak hidup, sebab kita makan, khususnya kalau di Asia Tenggara ni, main banyak bergantung kepada beras, padi. Jadi kalau tak ada padi, tak ada beras. Kalau tak ada air, padi tak boleh hidup. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala menurunkan hujan. Jadi hujan itu sebenarnya memang untuk manusia. Tapi kaedahnya macam mana? Kaedahnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bila tumbuh-tumbuhan itu hidup, berbuah, maka barulah manusia dapat menikmatinya. Tapi dalam masa yang sama adalah makhluk-makhluk lain yang juga bergantung kepada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Padi-padi kadang-kadang yang sebelum kita makan tu burung-burung dulu makan. Kadang-kadang ada serangga-serangga lain, ada makhluk-makhluk lain makan. Itu rezeki dia lah. Itu pun rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Jadi kalau maksudnya kalau sekiranya kita tanam pokok, kita tanam pokok, tanam padi, tanam pokok kelapa ke, pokok durian, musangking ke, contohnya lah. Tiba-tiba ada binatang makan, padi, burung makan, kemudian kadang-kadang babi makan, contohnya kan. Ataupun kadang-kadang buah rambutan, monyet pula makan, durian, monyet makan. Tak payah marahlah dekat dia. Tapi bukanlah makna kita serah bulat-bulat macam tu tanpa usaha. Kita usahalah halau dia. Buatlah apa yang patut untuk halau mereka, binatang-binatang itu. Tapi kalau janganlah sampai maki hamun marah dekat monyet makan durian kita, contohnya. Maklumlah durian musangking mahal kan. Marah, rugi ribu-ribu contohnya. Sebab apa? Sebab monyet. Kita pun marah. Sedangkan kita tak berusaha, maka itu tidak boleh. Sebab apa yang dimakan oleh binatang itu, dalam sebuah hadis menyebutkan bahawa apa saja yang dimakan daripada pokok-pokok atau buah-buahan yang kita tanam, maka itu adalah
pahala sedekah buat kita. Artinya kita dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT daripada apa yang dimakan oleh binatang-binatang itu. Artinya tak rugilah sebenarnya. Mungkin kita rugi di dunia, tapi sebenarnya kita untung di akhirat. Kerana apa? Kerana pokok-pokok yang kita tanam, buah-buah yang sepatutnya kita dapat, akhirnya sebahagiannya dimakan oleh burung, sebahagiannya dimakan oleh monyet-monyet, ditupai dan sebagainya. Maka tidak mengapa, maka serahlah kepada Allah SWT, dan Allah Ta'ala pastinya akan memberikan ganjaran pahala untuk kita, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala memberikan rezeki melalui air ini. Dengan air itu tumbuh pokok-pokok, daripada pokok-pokok itu tumbuh buah-buahan, maka buah-buahan itu adalah makanan untuk kita dan juga makhluk-makhluk yang lain. Baik, itu cerita pasal air. Baik. Selain daripada itu, kalau setakat air saja tak cukup. Air saja tak cukup. Walaupun air, dia ada kaitan dengan makanan. Jadi antara perkara yang Allah Ta'ala sediakan di atas muka bumi ini untuk manusia hidup selain daripada air, ialah makanan, seperti mana kita dah sentuh secara sepintas lalu tadi. Baik. Bumi tanpa sumber air tidak sesuai untuk kehidupan kita. Sebab itulah sampai sekarang ni, walaupun macam-macam usaha dilakukan untuk manusia hidup di luar daripada bumi ni, ke bulan dan sebagainya, planet-planet lain, maka masih lagi tidak berjaya. Antaranya mungkinlah kerana tak ada sumber air yang cukup. Jadi manusia ni memerlukan air yang sangat banyak. Sangat banyak yang kita perlu ada air setiap hari. Kita nak minum perlu air, nak mandi kena air, nak buat cuci-cuci pakaian dan sebagainya perlukan air. Maka air ini kalau tak cukup, supply dia tak cukup, maka dia tidak sesuai untuk menjadi tempat manusia tinggal. Baik. Allah yang menjadikan perut kita lapar telah menyediakan untuk kita pelbagai jenis makanan yang mengenyangkan dan memenuhi keperluan kita. Jadi nature je, memang Allah Ta'ala jadikan perut kita ni lapar. Allah Ta'ala boleh jadikan, Allah Ta'ala boleh je jadi perut kita ni kenyang setiap masa. Boleh je. Tapi bukan itu keadaannya Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala jadikan manusia ni, bila dia makan, lepas beberapa jam, lepas dia berlaku penghadaman dan sebagainya, maka dia akan rasa lapar. Bila rasa lapar, dia kena makan. Kalau tak makan apa jadi? Tak makan, dia akan rasa lapar lah. Berterusan lapar dia. Kalau terus-terus tak makan, maka boleh menyebabkan kematian. Jadi sebab itulah, mau tak mau, yang lapar itu mesti dipenuhi, mesti dipenuhkan, perutnya mesti dipenuhi dengan makanan. Jadi Allah Ta'ala sediakan makanan. Allah Ta'ala sediakan makanan. Jadi macam mana nak dapatkan makanan? Dia berkait-kait. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang kasih sekalian, dia berkait-kait. Bukan saja sebab apa? Untuk satu-satu benih yang kita tanam untuk hidup, dia perlu apa? Dia perlu berbagai-bagai kombinasi. Pertama, dia perlu tanah yang subur. Maka Allah Ta'ala sediakan tanah yang subur. Adalah tempat-tempat tanah yang berbatu-batu yang tak subur, tapi manusia ni diberikan akal oleh Allah SWT untuk mencari tanah yang subur. Sekarang ni boleh beli kat Shopee tanah. Isteri saya tanah pokok-pokok. Tanah beli online. Sekarang ni beli tanah online, sahabat-sahabat. Artinya apa? Artinya kalau nak tanam pokok, mesti ada tanah yang subur. Kalau tanah tak subur, memang tak hidup. Pokok layu sekejap mati terus, tak hidup. Okey, jadi nak tanam pokok, kena ada tanah yang subur. Kalau tanah tak subur, kena cari tanah subur. Kalau boleh dapat free lah. Kalau kena belilah. Maka kita pun dapatkan tanah yang subur. Lepas dapat yang subur, kena ada pula benih. Tanah subur tapi tak tanam apa-apa benda, tak tumbuh dia. Nak makan beras, kena tanam padi, kena tanam, tuan-tuan. Dia tidak boleh tumbuh sendiri. Memang Allah Ta'ala bagikan akal kepada manusia ni untuk dia berusaha mencari jalan macam mana dia nak makan ni. Maka Allah Ta'ala bagikan ilham. Jadi dia dapatkan benih tumbuhan, ditanam. Bila tanam, dia perlukan air. Dia tak tanam di atas bumi walaupun tanah subur, walaupun biji benih tu yang terbaik di dunia, kalau tak ada air, tak hidup dia. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok, tuan-tuan, apa saja yang ada atas dunia ni,
kita tengok kiri kanan, walaupun pada zahirnya macam tak ada kaitan dengan kita tengok matahari. Apa kaitan matahari dengan aku rupanya ada kaitan, tuan-tuan. Kalau tak ada matahari, masalah kita. Kalau tak ada matahari lama, artinya kita sentiasa berada dalam pada malam lah. Kalau tak ada matahari kan. Bila malam berterusan, dia mungkin menyebabkan cuaca yang sejuk dan sebagainya. Contoh. Jadi kita tidak boleh hidup. Dia kena ada siang dan malam. Dia ada hujan, maka Allah Ta'ala turunkan hujan. Sebab benih tu dia nak tumbuh. Ni Allah Ta'ala kerja Allah. Ini susunan Allah. Jadi sebab tu saya sebutkan berkali-kali, maknanya kalau benda ni kalau kita tak fikir, tak merenung, kalau kita tidak tadabbur, kita tak nampak kehebatan Allah SWT. Jadi sebenarnya apa saja yang ada atas dunia ni, kita tengok kiri kanan kita, walaupun nampak macam tak ada kaitan, sebenarnya dia ada kaitan. Kita tengok bulan, apalah bulan kaitan dia kan. Jadi ada kaitan dia. Bintang-bintang apa kaitan. Sebenarnya dia memberi kesan kepada kehidupan keseluruhan. Sebab dia memberi kesan kepada alam keseluruhan. Alam itu memberi kesan kepada manusia. Kalau sentiasa hujan, ada masalah. Hujan, banjir pula. Banjir, pokok-pokok tak boleh nak hidup, tenggelam habis contohnya. Kemarau je tak boleh juga. Pokok-pokok tak boleh hidup juga, mati contohnya. Jadi Allah Ta'ala bagikan sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Satu persatu Allah Ta'ala atur. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan. Hujan tu datang daripada mana? Macam kita sebutkan tadi, hujan tu datang daripada laut. Maka Allah Ta'ala sediakan laut. Okey. Allah Ta'ala juga sediakan siang dan malam. Perlu ada siang dan malam. Allah Ta'ala jadikan udara. Ada udara. Okey. Sebab udara ni ataupun oksigen ni, kalau tak ada, tak boleh hidup. Contohnya. Jadi, subhanallah. Allah Ta'ala aturkan tu sangat cantik. Satu persatu. Dia ada hubung kait antara satu sama lain. Sehinggalah akhirnya, keluarlah padi. Akhirnya, keluarlah beras. Akhirnya, keluarlah nasi lemak. Akhirnya, keluarlah nasi apa? Nasi biryani. Keluarlah macam-macam lah lepas tu. Tapi yang awalnya apa dia? Awal kalau kita tengok belakang-belakang tu, dia bermula daripada banyak benda. Bermula daripada udaranya, bermula daripada airnya, bermula daripada mataharinya, bermula daripada lautnya, subhanallah. Jadi itulah apa yang disediakan oleh Allah SWT kepada manusia. Dan kita kena renunglah, sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Kita kena ambil masa, kena ambil merenung, kena tengok, banyak berfikir tentang kehebatan-kehebatan, tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita ni. Kena banyak merenung, kena melihat, tadabbur, baca Quran, baca hadis, supaya apa? Supaya kita dapat menghargai. Kita akan timbul rasa penghargaan kita terhadap segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik. Jadi itulah yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, kan? Allah SWT berfirman dalam surah Fatir ayat yang ketiga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu. Ni Allah Ta'ala dah bagi nikmat. Allah Ta'ala akan suruh, perintahkan kita kenang nikmat Allah. Jangan lupa nikmat Allah, kan? Jangan buat tak tahu je. Jangan tidak menghargai nikmat Allah. Syukur pada Allah. Jadi bila kita dapat nikmat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, jangan kita buat tak tahu je, macam tak ada apa-apa je kan, selamba je kan. Dapat duit selamba, tak tahu, tak ada rasa syukur, tak ada nak ucap alhamdulillah, tak ada rasa apa pun benda. Sebagai contohnya, jangan macam tu. Sebab ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada kita. Sebab Allah Ta'ala dah bagi banyak, maka kita kena kenang jasa Allah Ta'ala, kena kenang nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tanya, khususnya bagi mereka-mereka yang tidak ingat, yang lupa dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yang tidak mengakui, seakan-akan tidak mengakui dan mengiktiraf segala apa yang mereka miliki itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang tak sedar kita. Jadi Allah Ta'ala ingatkan, uzkuru ni'mat Allah. Ingat nikmat Allah, jangan lupa. Lalu Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala nak ketuk pintu hati kita, supaya kita disedar. Allah Ta'ala tanya,
Okey, Allah Ta'ala tanya, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ada ke orang lain atau makhluk lain ya yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah? Allah Ta'ala tanya. Jadi Allah Ta'ala bagi, ada manusia tak bersyukur. Jadi Allah Ta'ala tanya. Ya, Allah Ta'ala tanya, ada ke makhluk lain atau yang lebih berkuasa daripada Allah, yang mampu buat macam yang Allah Ta'ala buat? Maka bagi orang yang berfikir, orang yang waras akalnya, maka dia sudah tentu akan tersentak lah. Yang bila dia membaca ayat yang begini, dia rasa tersentak. Oh, Allah Ta'ala tegur aku. Oh, Allah Ta'ala suruh aku ingat. Oh, ini adalah rezeki Allah. Oh, segalanya adalah milik Allah. Oh, aku tak boleh sombong. Oh, aku tak boleh lupa nak bayar zakat. Aku tak boleh nak takabur dengan rezeki yang aku dapat. Aku tak boleh nak sombong. Aku tak boleh nak lupakan orang miskin. Aku tak boleh. Maknanya, bila Allah Ta'ala tegur itu, maka bagi orang yang beriman, dia rasa insaf dan dia rasa sedar lah. Dan dia rasa sedar bahawa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun ingat, maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, ya, maka mengapa kamu rela dipalingkan daripada menyembahnya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya, ya, Allah Ta'ala nak supaya seluruh makhluk yang atas muka bumi ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dah bagi segala-galanya kepada manusia ni. Allah Ta'ala bagi mereka hidup, Allah Ta'ala bagi mereka makanan, Allah Ta'ala bagi mereka udara, Allah Ta'ala bagi mereka air, bagi mereka kemewahan, kehidupan, kesihatan, segala-galanya dah bagi. Jadi Allah Ta'ala nak tuntut balik lah. Soalan macam tu lah. Aku dah bagi segala-galanya kepada kamu, maka berimanlah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh manusia. Tapi manusia ni jenis degil. Manusia ni jenis maknanya lupa daratan. Ramai manusia ni lupa yang Allah Ta'ala berikan, dan akhirnya ramai manusia yang kufur daripada Allah Ta'ala, tidak dapat hidayah Allah Ta'ala, walaupun mereka tahu bahawa segala apa yang mereka dapat hari ini, kedudukan, pangkat, darjat, kemewahan dan sebagainya, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka masih lagi degil, keras kepala, tak nak tunduk, tak nak patuh, tak nak beriman dengan Allah. Jadi manusia-manusia yang kufur dan engkar. Kenapa masih ada manusia yang sebegini? Inilah yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, okey, kita dah sampai kepada penghujungnya. Kita sentuh ada dua saja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita sentuh dua saja, kerana kita akan masuk pada fasa yang kedua daripada buku yang lain pula. Okey, jadi itu saja untuk subjek tauhid kita. Dan kita akan masuk sedikit dalam masa 5-6 minit, 7 minit macam tu, ataupun maksimum 10 minit. Daripada buku, ini dia buku dia, 7 langkah mudah untuk berpoligami. Okey. Baik tuan-tuan. Okey. Kita sentuh sikit. Jadi seperti mana yang saya selalu jelaskan, bila saya baca buku ini, bukan bermaksud saya nak kempen tuan-tuan khususnya, ya, untuk berpoligami. Tak. Saya cuma nak bagi penerangan, ya, nak bagi guideline, nak bagi guideline apa yang patut dilakukan kalau sahabat-sahabat betul-betul, ya, memang berhajat. Dan kita bagi guideline apa yang patut dibuat, dan kita letak juga guideline apa yang perlu dipenuhi. Patut tak patut, boleh tak boleh. Kalau kita rasa tak boleh, kalau kita tak mampu, jangan buat. Jadi itu matlamatnya. Okey. Jadi malam ni kita nak tengok tajuk dia yang seterusnya. Okey, ini dah masuk langkah ke-6. Nak tamat dah, nak habis dah. Kita ada 7 langkah sahaja. Jadi secara umumnya bila kita baca sesuatu benda, dalam pepatah Arab disebut al-amalu bila amalin, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Maksud dia apa dia? Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pokok yang tidak berbuah. Okay, tapi nak amal pun macam saya sebutkan, selalu saya sebutkan, nak amal kena ada apa nama ni, nak amalkan perlu ada ilmu, perlu ada persediaan, kena ada kemampuan. Kalau kita mampu, kita yakin, ahlan wa sahlan. Kalau tak mampu, jangan kita lakukan. Saya selalu ulang kata-kata ni. Kalau kita sudah ada istana yang telah pun dibina dan kita bahagia dengan istana yang kita ada sekarang ini, jangan sekali-kali kita membina istana lain dengan meruntuhkan istana yang baru, yang lama, dengan harapan kita dapat kebahagiaan dengan pembinaan istana yang baru. Kerana istana yang baru tidak menjamin kita mendapat kebahagiaan. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau kita dah bahagia dengan rumah tangga yang ada sekarang ini, okey, dan
Kalau kita rasakan bahawa dengan membina rumah tangga yang baru itu akan meruntuhkan rumah tangga yang telah kita bina berpuluh tahun dah, maka jangan sekali-kali kita bina rumah tangga yang baru. Kalau dengan membina rumah baru itu menyebabkan kita akan meruntuhkan rumah yang lama, maka nasihat saya jangan kita runtuhkan yang lama kerana semata-mata untuk membina yang baru. Kerana sebenarnya bila kita bina yang baru belum ada kepastian bahawa kita akan bahagia. Okey? Tapi kalau yakin, ahlan wa sahlan, teruskan. Kalau kita yakin yang pertama tidak akan goyang, yang pertama rumah tangga kita tidak akan terkesan, kita masih akan terus berbahagia, maka why not kita bahagiakan pula. Kita bahagiakan pula rumah tangga yang kedua, ketiga dan keempat. Kalau kita memang ada kemampuan. Baik. Untuk malam ini kita akan baca tajuk bagaimana untuk mengetahui isteri anda bersedia untuk berpoligami. Ini berdasarkan sedikit pengalaman lah tuan-tuan, dan juga beberapa kajian lah yang saya buat. Baik, saya baca daripada teks yang saya tulis daripada buku ni, 7 langkah mudah untuk berpoligami. Kalau tuan-tuan nak dapatkan buku ni secara percuma, tuan-tuan boleh pergi drnikrahim.com. Di sana ada link untuk download secara percuma buku ni, dan juga ada beberapa buku yang lain, antaranya Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, dan satu lagi buku e-book Confirm Jadi. Itu buku-buku, 3 buku yang saya telah pewakafkan. Jadi boleh tengok kat sana, boleh dapatkan secara percuma, boleh baca diam-diam kat rumah. Kalau nak balik rumah, takut isteri marah kan. Jadi baca diam-diam dekat handphone. Boleh download dekat handphone, boleh baca dekat handphone, insya-Allah. Okey. Baik. Bagaimana untuk mengetahui bahawa isteri anda bersedia berpoligami? Baik. Anda lebih tahu tentang isteri anda. Okey. Jadi apa saja pandangan orang lain tidak boleh diterima 100%, sebab yang tahu isteri kita adalah kita. Tak ada orang tahu. Kadang-kadang okey, saya bagi nasihat begini, jadi sahabat-sahabat tuan-tuan tak boleh pakai 100%, sebab isteri saya lain daripada isteri tuan-tuan. Contohnya tak sama. Allah Ta'ala jadikan isteri-isteri kita tak sama. Contohnya saya ada 3 isteri, jadi 3 isteri pun tak sama. Dia tak sama walaupun isteri kita, tapi sebenarnya mereka tidak sama. Ada kecenderungan-kecenderungan masing-masing, ada kelebihan-kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Macam kita juga, kita pun ada kelebihan, ada kekurangan. Itu fakta. Itu fakta, setiap manusia ada kekurangan dan juga ada kelebihan mereka masing-masing. Baik. Apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Kita tahu isteri kita luar dan dalam. Luar dalam kita tahu. Isteri kita kenal kita luar dalam, kita juga kenal isteri kita luar dan dalam. Kita tahu apa yang dia suka, kita tahu apa yang dia tak suka. Sebab kita adalah manusia insan yang paling akrab dengan kita. Isteri kita ataupun suami kita adalah orang yang paling akrab dengan kita. Okey? Kita kenal dia, dia juga kenal kita. Sekilas ikan di air, sudah tahu jantan betinanya. Itu istilahnya lah. Istilahnya kalau kita tengok isteri kita, contohnya senyum, kita tahu ni ada benda ni. Senyum lain macam, jeling-jeling lain macam dekat isteri kita. Contohnya ni ada something yang good news, contohnya kan. Tapi kalau kita tengok muka dia 4 segi contohnya, saya bagi istilah 4 segi. 4 segi tu masam 4 segi. Jadi muka yang cantik tu jadi 4 segi, jadi tak cantik lah. Walaupun muka sebenarnya cantik sebab apa? Ini mesti ada something not right, something wrong. Jadi kita tahu bila keadaan isteri macam ni kita tahu. Bila mood dia macam ni kita tahu. Dia pun tahu. Kita balik buka pintu, tengok dia tengok muka anak pun tak, muka dia pun tak tengok, terus masuk bilik. Isteri tahu. Ini laki aku ada masalah ni. Dia pun mula mengkaji lah, masalah dengan siapa ni? Masalah ke pejabat ke? Masalah dengan sama-sama pekerja ke? Ataupun masalah dengan dia? Jadi isteri akan mula menyelidik, melihat. Jadi kita tahu isteri kita, kita faham isteri kita, isteri kita pun faham tentang kita. Demikianlah akrabnya anda dan pasangan. Kita dengan isteri kita ni sangat akrab sebenarnya. Jadi untuk mengetahui sama ada isteri anda sudah bersedia atau sebaliknya, terpulang kepada anda untuk membuat eksperimen. Jadi siapa yang boleh nak buat eksperimen ni? Tak boleh orang lain. Kena suami itu sendiri yang buat eksperimen. Baik, nak buat eksperimen macam mana? Ada orang yang beraninya amat luar biasa. Ni pun tengok kita juga.
pertama kita tengok isteri macam mana. Kita nak kenal tengok isteri kita macam mana. Yang kedua je, kita juga kena kenal diri kita macam mana. Baik. Takut dengan isteri kan? Tak ada suami yang takut dengan isteri. Ya, cuma dia gerun je. Dia tak takut, cuma dia gerun dengan isteri dia. Okey, ada orang yang memang beraninya luar biasa. Apa tindakan dia buat kalau dia nak kahwin? Tiada kiasan, tiada selindung. Oh, dia tak ada kias-kias dah. Dia tak ada kias-kias, dia tak ada selindung-selindung. Kalau dia rasa nak kahwin je, orang putih kata straight to the point. Terus je. Darling, abang nak kahwin. Wah, straight forward. Tak ada kias-kias lah. Tak ada kias-kias kata, oh saya ni sebenarnya bukanlah nak sangat. Nak apa bang? Tak adalah, saja je. Ingat nak pergi Langkawi. Dia pusing. Contohnya kan. Contohnya lah. Abang bisnes abang dah maju dekat sini. Kiasan dia. Abang rasa nak buka cawangan dekat Langkawi apalah. Contohnya. Padahal niat dia nak kahwin, nak cari orang dekat Langkawi. Contohnya. Ini orang yang tidak, dia punya level keberaniannya tidak begitu tinggi. Tapi kalau yang berani, dia straight forward je. Okay, abang nak kahwin dengan orang Langkawi. Abang dah ada calon. InsyaAllah bulan depan abang kahwin. Oh, itu orang yang memang keberanian dia sangat luar biasa. Kalau anda daripada kategori ini, ayuh silakan, sebab anda kenal diri anda dan kekuatan anda, serta anda juga kenal siapa isteri anda. Jadi dia buat kajian lah tu. Dia tahu dah macam mana reaksinya, macam mana tidak balasnya. Kalau dia cakap macam tu dengan isteri, dia dah buat kajian dah. Dan dia telah pun bersedia untuk berhadapan dengan berbagai-bagai risiko yang mungkin akan diterima. Tapi dia tak kisah, sebab dia memang risk taker. Dia sanggup menerima apa saja kemungkinan, sebab dia dah memang ready, sebab dia pun jenis berani. Jenis dia tak kisah. Ada orang yang macam ni. Tapi kaedah ni bukan untuk semua orang boleh melakukannya. Jadi bukan semua orang. Kalau tanya dalam grup ni, dalam kelas kita ni, siapa yang berani go straight forward and cerita dekat isteri dia, boleh angkat tangan. Contohnya. Ada yang angkat tangan tak? Tak ada. Payah. Bukan senang. Bukan senang. Jadi kalau ada orang yang macam ni, dia lebih mudah lah. Mudah tu tak sebenarnya dapat. Mudah tu artinya mudah untuk menyatakan hasrat hatinya. Bagi orang yang malu-malu kucing ni, bukan dia takut, dia malu-malu, dia segan-segan, dia rasa macam takut kecil hati isteri dia. Dia payah sikit lah. Payah sekurang-kurangnya nak melepasi level yang pertama. Level pertama nak bagi tahu isteri bahawa dia nak berkahwin. Itu pun sebenarnya nak melepasi tangga itu pun sangat payah sebenarnya, sahabat-sahabat. Belum lagi kahwin, nak cerita pun Masya Allah cabarannya sangat-sangat luar biasa. Okey, jadi sahabat-sahabat, kita dah 10:03 minit. Kita ambil lebih sikit masa hari ini sebab kita pun start lah agak lewat. Jadi itu sajalah lebih kurang perkongsian kita untuk malam ini. Dan minta maaf banyak-banyak kalau suara saya lebih sikit, sebab saya rasa macam sahabat-sahabat kurang dengar suara saya. Jadi saya terpaksa press sikit, tekan sikit suara, sampai saya pun rasa sakit-sakit tekak kan. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini bermanfaat, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak. Jadi kita okey, kalau sebelum kita tutup, mungkin kalau ada soalan ataupun mungkin ada tambahan ataupun pandangan, boleh kita ambil untuk 1-2 soalan, insyaAllah. Silakan kalau ada. Ya. Tak berani tanya. Okey. Kalau tak berani nak tanya, tak apalah. Kita kira cukup di sini kot. Mana hilang, putus. Allahu Akbar. Ya Allah. Putus terus. Aduh. Minta maaf.
Minta maaf, terpetik, terklik apa namanya? Terklik switch dia terus putus. Terus putus tadi. Okey, so kalau ada soalan ke tak ada? Kalau tak ada, tak apa, kita berhenti sini lah insya-Allah. Okey, so saya rasa tak ada lah kot Okey, kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey. Wah, Ustaz Gold fly malam ni. Wah, tahniah. Siapa yang beli dengan harga yang murah? Okey, maksudnya dia boleh jual lah kot dah sikit masa lagi. Alhamdulillah. Okey. Baik, sahabat-sahabat. Okey, terima kasih sahabat-sahabat semua. Okey, terima kasih yang share. Okey, dah tak ramai tinggal ada 3-4 orang je lagi. Tapi tak apa. Siapa yang ada kat sini, siapa yang soalan, saya pun tak pasti soalan. Okey, kita jawab soalan yang paling dekat lah. Sebab yang saya tak pasti siapa yang ada, siapa yang dah meninggalkan kita punya chat room ni. Okey, live ni. Okey, kripto berdasarkan kepada beberapa pandangan ulama adalah diharuskan. Tetapi bukan semua kripto. Yang saya boleh bagi pandangan berdasarkan pada pandangan para ulama, antaranya Dr. Daud Bakar, pakar-pakar ni lah, pakar-pakar kewangan, Dr. Daud Bakar, kemudian contohnya Dr. Zahrudin sendiri. Mereka mengatakan kripto, tapi dua kripto yang disebutkan, mereka tidak menyebutkan secara umum, tetapi menyebutkan antaranya yang dibolehkan adalah Bitcoin dan juga Ethereum. Ini di antara dua kripto yang diharuskan. Yang lain tidak disebutkan. Bila mereka tak sebut, jadi saya tak berani nak sebut sebab takut nanti dia tidak termasuk dalam kripto yang dihalalkan. Cuma kena ingat satu benda, sahabat sahabat yang bertanya, kripto ni kalau kita beli dan simpan tidak ada masalah. Ataupun kalau kita nak trading pun tidak ada masalah dengan syarat tidak melibatkan CFD. Maksudnya kita kena ada duit $1,000 dan kita trade berdasarkan $1,000 kita tanpa menggunakan leverage, tanpa menggunakan CFD. Artinya kita beli betul aset tu. Kita beli, bila naik kita jual. Okey, bila diturun kita beli balik. Tu contohnya. Kita guna duit sendiri. Maknanya bukan guna leverage. Bila leverage automatically dia akan pergi jadi CFD. Jadi CFD tidak ada pemilikan yang sebenar, maka itu diharamkan. Okey, kripto boleh, macam saya sebutkan, kripto boleh trade kalau sekiranya ianya menggunakan duit kita sendiri dan tidak menggunakan leverage. Macam saya sebutkan tadi, kalau kita guna leverage, automatically dia akan tukar kepada CFD. CFD kita tidak akan memiliki kripto tersebut. Tapi kalau kita guna duit kita sendiri tanpa guna leverage, maka tidak terlibat dengan CFD, maka kripto yang kita beli itu adalah milik kita yang sempurna. Kita boleh beli, kita boleh jual, kita boleh transfer kepada kita punya kita punya wallet dan kita boleh gunakan anytime. Maka itu tidak ada masalah. Okey, jadi sahabat-sahabat kena check kena pastikan betul-betul kripto yang mana, sebab saya pun tidak boleh Ustaz boleh ajarkan trik kripto? Saya tak boleh ajar. Sebab apa? Saya bukan ada kepakaran. Saya memang ada masuk dan saya banyak juga rugi sebab apa? Sebab saya tak boleh nak hold. Beberapa bulan yang lepas saya masuk, yang sebelum tu okey, 5-6 bulan, 7 bulan lepas okey, sangat cantik mana dia harga dia sentiasa naik Beli, kita boleh beli, jual. Ada masanya saya sangat seronok hari-hari. Bukanlah hari-hari lah, setiap minggu tu memang boleh jual, dapat untung beberapa ratus dolar kan. Tapi lepas itu dia menjunam turun, dan saya ada kripto yang saya pegang, saya hilang lebih 60%.
Bayangkan kalau kita beli kripto RM1,000, $1,000 contohnya, dia akan hilang 60%, artinya kita hilang RM600 dalam tempoh yang sangat singkat. Turun. Ada orang nasihat suruh hold, tapi saya rasa tak mampu dah nak hold. Akhirnya saya let go semua. Lepas tu bila dia naik sikit, barulah saya beli sikit Ethereum. Itu je lah. Jadi saya tak boleh nak bagi, sebab dia kripto ni dia sangat volatile. Mana dia punya kecairan dia ataupun dia punya volatility lah. Maknanya turun naik dia payah nak jangka kan. Payah nak jangka. Kalau dia naik tu dia naik mendadak, zan naik. Kalau dia turun pun sama juga, menjunam. Jadi kalau kita ada duit yang banyak, bukan duit banyak lah, maksudnya kita ada holding power, maksudnya kita punya mental pun kuat, dan kita rasa yakin kripto ni memang kalau kita memang boleh lah. Saya memang tak buat stop loss. Saya tak buat stop loss. Memang ada, boleh sebenarnya kita buat stop loss. Tapi saya kalau boleh nak elak daripada kerugian. Jadi kalau boleh saya nak hold walaupun 60% rugi. Maksudnya kalau saya tunggu lagi, sekarang ni dah mula naik sebenarnya, dia mula naik balik. Dan ada masanya, macam Ethereum saya beli baru ni pun ada masa boleh jual lah. Dalam masa 4-5 hari kita beli dengan masa yang bagus, so dia naik boleh jual. Untunglah sikit-sikit. Tapi kalau walaupun ada stop loss, saya tak buat. Sebab bila stop loss ni kalau sampai 10% kita set ataupun 20%, maka kita akan rugi lah. Yang kadang-kadang dia turun 20%, kalau dia lepas tu dia naik, kita dah jual, rugi kan. Jadi saya nak cuba elak daripada rugi. Rupanya saya rugi lagi banyak. Jadi itulah pengalaman. Tapi saya dah biasa rugi sebenarnya, jadi tidak ada masalah lah. Maknanya bukan tak ada masalah. Dah biasa rugi ni, dia yalah, dah biasa kan, dah rugi, biasalah rugi kan. Nak buat macam mana? Okay, saya kalau invest waktu dalam kripto, mesti saya selidik dulu tentang projek-projek kripto. Okay, bagus kalau sahabat-sahabat ada peluang, ada masa untuk buat kajian dan sebagainya, maka tidak masalah. Saya ni sebenarnya saya berdasarkan kepada apa yang saya tengok lah. Kadang-kadang sebab saya pun kadang-kadang saya tengok contohnya macam traders yang bagus-bagus kan. Traders yang bagus, saya tengok dia punya apa nama ni, aset-aset yang dia pegang tu, saya nampak mereka memegang dengan tempoh yang masa yang panjang. Kadang-kadang bertahun-tahun mereka pegang, memang beratus peratus lah. Ada saya tengok setengah kripto yang dia pegang sampai 400% keuntungan dia. Mereka hold. Memang bagi saya tak. Bagi saya short term punya investor. Bila dapat maknanya 4-5% pun saya let go. Lepas tu saya tengok pula mana-mana yang ada potensi, nampak macam dia nak naik, saya beli. Lepas tu saya simpan je lah. Macam sekarang pun ada sikit-sikit yang saya simpan. Saya masuk, tengok tak boleh jual, saya simpan lah. Kadang-kadang macam tu lah, 10.30 macam tu dia buka, pukul 10 dia buka US punya market. Saya pun ada beli juga beberapa market share dekat US. Alhamdulillah semuanya patuh syariah. Okay, so begitulah. Jadi nak cerita pasal investment ni, saya bukanlah pakar sangat. Okay, teringin jawab salamnya Ustaz. Assalam. Waalaikumsalam. Minta maaf kalau saya tengah bercakap ni agak payah nak jawab salam sebab saya kena selesaikan dulu. Okay. Okay. Alright, terima kasih sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ni. Okay. Tiljana, Masya Allah, sahabat kita Tiljana. Okay. Kripto, kripto halal, insyaAllah forex haram. Tapi saya tak akan cerita panjang pasal forex sebab dah banyak video, lebih kurang 30 video yang saya buat tentang forex. Jadi sahabat-sahabat boleh check. Abdullah Mujahid okey ke untuk nama Abdullah? Cantik. Abdullah Mujahid cantik nama anak, boleh. Alhamdulillah. Abdullah hamba Allah yang Mujahid, bagus. Tahniah sahabat yang baru dapat anak lelaki Alhamdulillah. Saya anak baru 15. Alhamdulillah. Baru 15, ada 9 perempuan dan 6 lelaki. Alhamdulillah. 4 dah berkahwin, 5 akan berkahwin tidak lama lagi, yang kelima. So ada 10 orang lagi tak kahwin, masya-Allah alhamdulillah. Okey, tengok projek tujuan dia apa, kalau melibatkan riba ke arak ke hukumnya haram, betul? Yes, tengok dia punya apa pengelapatan dia. Baik, okey.
Hukum perniagaan dalam Islam. Okey, saya sebenarnya macam saya sebutkan, saya bukan pakar. Kalau ada soalan-soalan, BTC meroket ni Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi dah meroket, silap lah sebab tak beli lagi kan. Bila dah meroket, dah kapal kepucuk baru nak beli, itu masalah. Okey, mungkin cepat dapat menantu insyaAllah. Okey, so bulan 10, hujung bulan 10 ni ada seorang yang akan kahwin, yang kelima. Menantu yang kelima lah insyaAllah. So ada 10 lagi. Nak tanya soalan lain boleh? Silakan. Apa yang boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya akan cari pakar untuk menjawabnya. Tapi bukan sekarang lah. Bukan sekarang insyaAllah. Ini kita sembang-sembang je lah sahabat-sahabat semua. Kita sembang-sembang tadi baru lepas kuliah. Lebih kurang 1 jam. So sekarang ni malam ni malam cuti. So bolehlah kita sembang-sembang sikit insyaAllah. Alright. Okay. Kalau sahabat-sahabat ada soalan, boleh kita sembang-sembang dekat sini. Kejap saya nak tengok saya punya apa yang saya pegang Ethereum, tengok beberapa hari yang lepas nampaknya merah. Nampak merah. Tak tahu malam ni okey ke tak. Oh, Ethereum pun ada nampak macam hijau. Dia sama lah tu. Dia sama, biasanya kalau kripto dia boleh dikatakan dia naik turun serentak. Hampirlah berdasarkan pada pengamatan saya. Naik turun dia serentak. Kalau Bitcoin naik, biasanya yang lain pun akan naik. Kalau Bitcoin turun. Ini pun Bitcoin katanya meroket hari ni. Ethereum pun ada nampak kenaikan dia. Okey, so macam itulah secara umumnya. Tapi kalau orang yang ada sakit jiwa tak boleh main kripto ni. Kripto ni subhanallah, dia punya volatility ni sangat tinggi. Jadi kalau tak sabar, kalau tak kuat, boleh pensan. Boleh pensan. Okey, boleh. Saya pun mula tu sabarlah. Okey, relax, cool je sampai 60% hilang. Saya rasa tak boleh tahan lagi lah. Nanti takut dia pergi zero habis langsung, tak ada tinggal baki kan. Jadi akhirnya saya pun let go lah. Banyak jugalah rugi tapi yalah, nampak macam ni tak ada rezeki lah. Yalah, tak ada rezeki pun sebab mungkinlah kurang kemahiran dan sebagainya pun. Itu pun menjadi punca jugalah Macam sahabat kita tadi buat kajian dan sebagainya Okey. Satu lagi coin yang haram ialah coin yang tiada apa-apa projek, sekadar pump and dump. Okey, betul, saya setuju, tapi saya tak dapat nak sebut Okey. Okey, jadi bagi sahabat-sahabat yang ada apa nama ni, sekiranya ada kemahiran untuk membuat kajian, dan baguslah buat kajian. Buat kajian memang itu yang terbaik lah, sebab kita nak melabur kan. Kita nak melabur, duit kita ni bukan senang nak dapat jadi kalau kita melabur dengan cara yang salah dan rugi, dan nak dapat balik tu, nak recover balik tu, subhanallah, kadang-kadang sampai mati pun tak boleh recover kan. Nak dapat balik. Sebab tu ada sahabat-sahabat tanya kalau saya terlibat dengan forex, kemudian saya dah insaf, tapi masa tu saya MC kan, asyik margin call je, asyik rugi, boleh tak saya masuk balik semata-mata untuk dapatkan, nak cover balik kerugian? Bagi saya jawab no, tak boleh. Sebab apa garantinya kita boleh dapat keuntungan? Tidak ada garanti masuk-masuk lagi jatuh. Artinya lagi lama kita duduk dalam tu, selagi banyak kita buat dosa So tidak ada boleh. Carilah semua-semua yang lain Alright. Okay, sehari transaksi currency exchange 6 trillion. Oh, Masya Allah, memang besar memang besar. Okay, memang besar dia punya transaction dia, tidak dinafikan. Tapi pastikanlah kita terlibat dengan benda-benda yang halal sahaja kan. Alright. Wah, Bitcoin naik sampai 54,000, subhanallah. Itulah dianya masa dia turun tu menjunam jadi itulah dia. Siapa yang berani masuklah. Kadang-kadang bila saya masuk, saya mula tu yakinlah ini insyaAllah kripto yang especially macam Bitcoin, Ethereum, semua ni memang agak stabil lah agak stabil. Tapi dia bergantung kepada demand dulu turun sekejap sebab apa, dikatakan di Jepun ke di China. Di China kata saya, mereka stop
mining. Mereka tak benarkan buat mining lagi. Kalau tak salah saya, itulah antara beritanya, kan. Jadi akhirnya dengan sebab itu Bitcoin jatuh harga dia, antaranya yang saya baca lah. Alright, Wahid Investment sesuai tu untuk permulaan. Bagi saya pun ada masuk sikit Wahid Investment dengan jumlah yang kecil lah, sebab saya pun nak kena tengok juga, kan. Tapi saya nampak untuk permulaan boleh lah nak tengok, sebab dia punya ROI, dia punya return on investment dia tidak begitu memberasangkan sangat lah, kan. Tapi saya juga masuk Bank Islam. Bank Islam punya best di bawah investment dia, ya. Nampak dia bagus juga. Bank Islam pun bagus. Bank Islam kalau nak buat pelaburan pun jangka panjang pun saya nampak ada, saya nampak lebih bagus daripada Wahid. Tak tahulah, mungkin sebab jumlah pelaburan saya agak rendah, mungkin sebab itu kot. Dia tapi dia punya return dia tidak memberasangkan sangatlah. Walaupun saya dah simpan dalam 5-6 bulan macam tu. Jadi setengah-setengah investment, kalau kita simpan 5-6 bulan pun kita dah boleh nampak dia punya potential dia. Tapi Wahid Investment saya belum nampak lagi lah setakat ni. Terlalu kecil lah dia punya ni. Okay. Itulah di antara sebab. Terima kasih sahabat-sahabat bagi yang share. Isu Evergrande dan China ban crypto. Wow. So maksudnya berdasarkan pada maklumat sahabat kita ni, memang di China tak boleh pakai kripto langsung. Dia ban terus ya. Mana mining tak boleh, kemudian transaction pun tak boleh buat dalam mining ni. Betul Okay, saya buat forex ni sebenarnya saya dah tak nak cerita lah sebenarnya. Sahabat-sahabat boleh tengok lah, boleh cari dekat saya punya video pun banyak. Kalau ada ulama-ulama seluruh dunia pun kata haram. Jadi saya tak nak membincang lebih lanjut lah tentang forex. Soalan forex saya tak akan jawab lah secara detail lah. Sahabat-sahabat boleh carilah, sebab boleh tengok lah, boleh tengok banyak sangat Okay, ya, even TikTok tak benarkan. Yelah, TikTok China kan. TikTok daripada China. Jadi betul lah tu, mereka akan larang lah. Saya belum dapat maklumat, maknanya dia totally ban dekat China. Terima kasih sahabat. Okay. Okay, why currency exchange not legal? Okay, currency exchange basically is okay, it's legal. But trading is not allowed, it's not legal. Trading online for forex exchange is currency exchange online. Trading is not legal in Malaysia. But currency exchange is normal. Okay, you can simply go to money changer, for example, you can change your money, no problem, it's legal. But trading is not legal. Okay, trading is not legal. Alright. But there must be some reason, I don't know what the actual reason, but well, according to scholars, Muslim scholars, basically for Muslim it's haram. Okay, it's prohibited. That's but not the main reason, because it's nothing to do with with the ruling of forex trading. Okay, yes, correct. Okay, forex trading is a big market, as someone said. It's over 6 trillion being traded every day. Yes, very true. But as a Muslim, we have to consider something that is halal only. Something is permissible under Sharia law. Then only then you can enter into that type of transaction. It's not for this world. Okay, we are not seeking the profits, advantages in this world, but rather we actually also have to consider, the life in the hereafter as well. Okay, no one actually refuse or don't want to be rich. Okay, but rich must come from something that is permissible under Sharia law. Okay, saya tak nak juga masuk saham Malaysia, tapi politik Malaysia tak stabil betul. Saya sebenarnya pun terlibat dengan saham. Okay, beberapa bulan yang lepas lah. Pun akhirnya saya withdraw semua dengan kerugian juga. Sebab yalah, betul, bila saham ni dia banyak melibatkan kestabilan ekonomi, politik. Bila goyang, bertukar kerajaan, jadi it's not good for punya saham, punya market lah.
Okay, share market is not good. Basically, if the economy or you actually the politic is not political stability is not there. Betul. Kalau dia tak stabil lah, ini pun goyang. Ini pun berapa lama, tak lama lagi nak PRU kan. Lepas PRU pula bertukar kerajaan pula. Lepas tu sebab tu market kita memang teruk lah, menjunam habis. Okey, Ustaz berkata Ustaz Muhaizat, macam mana kami pun nak tahu. Okey, wallahu alam. Saya bukanlah nak komen macam mana, tapi ada yang saya ada beberapa perkara yang saya, contohnya saya komen jugalah, antaranya bab rokok kan, bab rokok. Ada bab, dan bukan saya ginilah, I have nothing against Ustaz Rohaizat. Ustaz banyak ilmu dia dan banyak perkongsian dia yang bagus-bagus, tapi ada bab-bab tertentu yang bagi saya tidak tepat pada pandangan saya. Okey, dan bukan pandangan saya saja, pandangan ramai ahli akademik. Contohnya sebab saya berada dekat universiti dan saya selalulah di-forwardkan dan kita pun bincang jugalah beberapa pandangan Ustaz Muhaizat. Jadi ada antaranya bab rokok. Bab rokok, kalau kita tengok fatwa di Malaysia, fatwa di banyak negara pun boleh katakan semuanya mengharamkan. Di Brunei haram terus, rokok tak boleh dijual. Mereka jadikan itu sebagai undang-undang pun di Brunei kan. Jadi bila ada ustaz yang mengatakan satu benda yang bercanggah dengan fatwa yang telah pun dikeluarkan, dan fatwa ni sahabat-sahabat kena faham satu benda lah. Fatwa ni bukan dikeluarkan oleh mufti kan. Fatwa ni biasanya akan, sebelum dikeluarkan sebarang fatwa, apa yang dibuat? Mereka akan bincang dulu. Kadang-kadang kalau isu tu besar, mereka akan buat apa? Mereka akan panggil buat seminar antarabangsa seluruh dunia. Ulama-ulama besar-besar datang membentangkan kertas kerja. Contohnya mereka nak kata rokok ini, aku pinjamkan rokok, apa hukum rokok contohnya. So seluruh ulama daripada dunia datang membuat pembentangan menggunakan hujah-hujah sekian-sekian. Akhirnya mereka membuat resolution di akhir pembentangan tersebut. Akhirnya di hujung seminar mereka buat resolution, bahawa berdasarkan kepada fakta-fakta yang telah dibentangkan daripada orang yang terlibat dengan pakar kesihatannya, dengan pakar ekonominya, dengan pakar hukum hakam syariatnya. So mereka bersepakat mengatakan berdasarkan pada pandangan kami, maka disebabkan dari sudut ekonomi pun tidak bagus, daripada kesihatan pun tidak bagus, dari sudut akhlak pun tidak bagus, segala-galanya tidak bagus, maka mereka buat conclusion bahawa rokok adalah haram. Bukan dia hanya berpandukan kepada ulama ustaz-ustaz kita, pandangan saya haram. Tak, bukan. Saya bagi pandangan pun berdasarkan pada pandangan para ulama di seluruh dunia. Jadi bila ada ustaz mengatakan dia halal, maka saya pun kena bagi tahulah. At least maknanya masyarakat tahu ada pandangan lain yang mengatakan haram. Bahkan pandangan yang mengatakan haram itu sangat kuat. Bukan saya tidak ada apa masalah dengan Ustaz Muhaizat, sebab dia pun, saya pun follow tengok banyak anak-anak saya pun suka tengok. Cuma saya pesan kat anak-anak, hati-hati. Maknanya bila tengok ada isu-isu yang tidak berapa jelas, tanya Abi, bincang dengan Abi, apa betul tak pandangan-pandangan sedemikian kan. Sebab kita tak nak anak-anak ataupun masyarakat mendapat satu maklumat yang salah tentang agama dan mereka beramal. Sebab tu saya sebutkan dalam video saya yang menjawab tentang pandangan Ustaz tentang rokok kan. So bagi saya rokok haram, bukan makruh kan. Jadi jelas Ustaz saya dengar segala jelas. Contohnya Ustaz sebutkan apa dia? Ustaz Muhaizat sebut, dia kata rokok ni dia tengok orang. Contohnya maknanya kalau dia isap rokok sebatang tak bahaya, tak haram lah. Tapi kalau 9 batang isap bau bahaya, maka masa itu barulah dia jadi haram. Jadi bagi saya, dan berdasarkan pada perbincangan kita dengan pakar-pakar pun salah kan. Alright. Itu saya tak setuju. Saya tak setuju kalau zikir Allah tak ada faedah. Kenapa tak ada faedah? Nama Allah, sebut nama Allah mesti ada faedah rokok boleh mendatangkan mudarat, dan mudarat ni haram. Pergilah cari kat mana-mana apa hukum memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain.
Carilah ayat Quran, cari hadis. Banyak ayat-ayat yang mengatakan dia haram. Jadi rokok ni nak letak mana? Bahaya ke tak? Okey, kalau kata rokok bahaya, dan dia terbukti ulama-ulama, pakar-pakar perubatan seluruh dunia membuat pengasahan bahawa rokok ni memang bahaya. Okey, so kalau dia bahaya, dia tidak jadi makruh. Makruh tu mungkin dari sudut baunya sahaja, tapi dari sudut-sudut yang lain, kita kena tengok satu-satu benda tu bukan dari satu sudut saja. Ulama-ulama mengkaji bukan sahaja dari sudut tertentu. Kalau kita tengok dari sudut bau, memang saya setuju. Kalau kita kata rokoknya dari sudut bau, apa hukum? Okey, dari sudut bau memang setuju. Dia adalah makruh. Tapi dari sudut hukum, merokok itu kerana dia membawa ke kemudaratan, maka dia jadi haram. Dia mungkin makruh dari satu sudut, tapi dari sudut-sudut yang lain dia adalah haram. Okey. Jadi itu sebabnya kita tak boleh ambil daripada satu sudut saja. Macam juga forex ada sudut-sudut yang halal, yang harus. Tetapi oleh kerana banyak juga benda-benda haram, maka dia jadi haram. Sama juga rokok walaupun mungkin hanya makruh dari satu sudut, tapi oleh kerana mudaratnya lebih besar, maka dia jadi haram. Itu kaedah penentuan satu-satu hukum dalam hukum syarak. Yang tu kita kena faham. Okey, saya tak setuju. Saya tak setuju memburuk-burukkan ustaz. Tapi apa yang disebutkan oleh seseorang ustaz, hatta saya sendiri pun, kalau ada benda yang tak betul, saya terima lah. Saya kena terima. Maknanya orang nak kutuk. Tapi kalau saya kata benda yang betul, okey, dia gini. Betul salah ni kadang-kadang berdasarkan kepada kefahaman. Okey? Tetapi satu perkara juga yang kita kena faham, betul salah ni juga dia tertakluk juga kepada majoriti ulama yang mengatakan dia begitu. Okey, majoriti ulama yang mengatakan demikian. Jadi pandangan kita, kalau ulama dah seluruh dunia mengatakan haram, janganlah kita buat pandangan yang bercanggah dengan ulama. Siapa kita nak bercanggah dengan ulama-ulama seluruh dunia? Itu isu dia. Memang kita ada hak, ustaz dia ada hak untuk memberikan fahaman, apa dia, pandangan. Okey, fine, masalah itu masalah dia, kan? Tapi masalahnya yang merisaukan kita ialah bila bagi pandangan, dia akan memberi kesan kepada orang. Apa kesan je bila ustaz sebut kata rokok tu harus, rokok tu makruh, maka orang yang merokok akan terus merokok. Yang tak merokok pun, kalau saya kata, okey, saya lah contohnya, saya dengar, kalau saya ni orang awam, saya tak buat kajian, saya tak tahu bahawa hukum merokok ni haram. Ya, saya tahu saya haram. Tiba-tiba saya jumpa seorang ustaz kata ni makruh. Makruh je. So makruh apa hukum dia? Buat okey kan? Tak dosa kan? Tak dosa. So isap rokok. Jadi itu kesan yang sangat buruk sebenarnya. Dia seakan-akan walaupun bukanlah menggalakkan, tapi sebenarnya dia membuka ruang kepada orang yang tak merokok untuk merokok. Dan orang yang dah merokok, dia akan rasa apa? Dia akan rasa, tak payah berhentilah. Dulu nak berhenti sebab kata haram. Rupanya makruh je. Siapa cakap? Ustaz pun cakap. Jadi itu yang merisaukan saya sebenarnya. Jadi bagi saya adalah lebih selamat kita ikut pandangan ulama yang memang seluruh dunia katakan haram, kan? Baik, kalau kita dah bagi tahu seseorang itu bahawa forex itu haram, tapi orang tersebut tetap main, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, kalau kita tengok sangat sedih bila bapa saudara dia sendiri tak beriman. Abu Talib mati dalam keadaan kufur, tidak beriman. Nabi sedih lah. Sebab apa Nabi sedih? Sebab itu pak saudara mati dalam keadaan kufur, tak sedih ke? Sedih. Kemudian satu lagi, pak saudara dia ni pun jenis orang yang baik, orang yang membantu dia, membantu Nabi, bukan membantu dakwah lah, membantu Nabi, melindungi Nabi. Bila Nabi nak berdakwah, jangan kacau. Kamu jangan main-main, ini anak saudara aku, jangan kacau, jangan dekat. Contohnya itu peranan yang dimainkan oleh Abu Talib, dan akhirnya dakwah boleh berkembang dengan lebih baik kerana ada perlindungan daripada Abu Talib. Artinya Abu Talib dari satu sudut, indirectly dia ada sumbangan dia sebenarnya pada perkembangan Islam. Mau tak mau kita kena akui, sebab memang dia melindungi Nabi Muhammad SAW walaupun bukan atas asas agama. Dia tak percaya, tak yakin, ataupun dia tak beriman dengan Nabi. Dia tak beriman dengan Allah SWT, tak masuk Islam, mati dalam keadaan kufur. Tapi dia sebenarnya indirectly dia ada sumbangan, kan? Jadi Nabi pun sedih, tapi turun ayat, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu ni cuma menyampaikan dakwah. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Okey? Jadi kamu ni tidak boleh memberi hidayah kepada manusia. Kamu ini cuma penyampai je.
Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang, kamu suka, tak boleh. Jadi itu kedudukan dia. Wallahualam. Okey, apa beza Musyabihah dan Musyabihah Mu'tazilah? Saya tak faham Saya tak faham soalan dia. Musyabihah, kalau Musyabihah, Mutasyabihah ni kalau saya umumlah, saya tak sentuh sebab ini dia macam kalau mutasyabihat, kalau cerita ni, sebab saya pun tak pasti dia punya apa sahabat kita punya persoalan yang sebenar, tapi saya sentuh dia sudut makna lah. Kalau mutasyabihat, mutasyabihat ni ayat yang ada maknanya tidak, dia tak terang, tak jelas. Mutasyabihat dia ada, contohnya kita kata ada contohnya macam ayat yang mutasyabihat contohnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Okey, kalau kita terjemah tangan Allah, maka baru ni saya dipanggil oleh Jabatan Mufti, mereka menerangkanlah sebenarnya kita tidak digalakkan untuk menterjemahkan. Lebih baik kita kata tangan tu yang dimaksud dengan tangan adalah kuasa Allah Taala. Itu lebih selamat sebenarnya daripada kita menterjemahkan tangan itu yadullah tu tangan Allah. Sebab bila sebut tangan tu kita seolah-olah menggambarkan Allah tu macam kita, sedangkan itu adalah salah. Tak boleh. Itu etikad yang salah. Tapi ada juga ulama-ulama mengatakan okey, tangan lah, tapi tangan Allah yang layak dengan dia. Tapi yang lebih selamat untuk kita pegang adalah bila kita lebih mentakwilkan ataupun serahkanlah. Kalau Allah Taala kata tangan lah, itu pun boleh secara tafwid, serah bulat-bulat pada Allah Taala. Kita tak perlu nak tanya lebih-lebih. Kalau Allah kata tangan lah, tangan yang layak untuk Allah Taala lah. Ataupun kalau kita nak takwilkan, kita kata okey, tangan itu sebenarnya kekuasaan Allah. Jadi itu kaedah-kaedah. Jadi itu ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang ada kesamaran. Maksudnya kita, sebab kalau tangan bagi kita jelas, tapi tangan bagi Allah tak jelas, jadi dia panggil ayat yang mutasyabihat. Jadi satu lagi Mu'tazilah. Ini kalau Mu'tazilah pula, dia satu pandangan, satu kumpulan, yang Mu'tazilah ni dia antara kepercayaan mereka ialah manusia ni bebas melakukan apa saja, semuanya terletak kepada mereka. Tak ada campur tangan daripada Allah Taala. Apa saja dia buat, dia bertanggungjawab sepenuhnya, dan tak ada campur tangan daripada Allah Taala. Ini cara pahaman Mu'tazilah lah. Sebab tu saya katakan tadi, saya tidak boleh nak rangkumkan dua istilah ini dalam satu, sebab saya tidak begitu faham apa soalan yang sebenar. Wallahualam. Okey, adakah semua harta forex kita dahulu kita kena sedekahkan kepada fakir miskin, termasuk kereta? Ya, betul. Selagi mana apa-apa yang kita dapat yang melibatkan keuntungan, maka kita kena bersihkan. Kita kena bersihkan. Itu kalau perkara yang untung lah. Tapi kita boleh ambil modal kita. Kalau kita memang melabur dulu, contoh kita start dengan RM1,000, tapi sekarang ada RM100,000, maka kita boleh ambil RM1,000. Yang lain-lain tu wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan. Tapi Islam ni adalah agama yang yang pemaaf. Allah Taala itu Maha Pengampun. Kalau ditakdirkan kita memang tak ada duit, contohnya lah nak beli kereta pun, kalau kita jual kereta tu, kadang-kadang kita bersihkan duit tu, kita bagi pada contohnya pusat Majlis Agama Islam contohnya, untuk agihkan pada orang yang miskin, orang yang memerlukan, maka tak adalah kereta kita contohnya, tak adalah kita nak berjalan kembali pun susah. Maka bagi saya itu ada kelonggaran untuk sementara, sehinggalah kita dapat rezeki dan kita dapat beli kereta yang lain. Bagi saya Islam ni adalah agama yang mudah, agama yang bagi saya mengambil berat tentang pengikut-pengikut dia. Dan Islam ni agama yang mudah lah. Yassiru, Nabi kata, wala tu'assiru. Maknanya permudahkanlah, janganlah kamu memayahkan. Janganlah mana kena buang semua sekali, sehingga kan dia nak makan pun tak ada, nak berjalan kemana kemari pun tak ada, cari rezeki pun susah sebab kereta tak ada, contohnya lah. Tapi kalau dia ada Lamborghini, contohnya, ini bukan nak kata kat siapa-siapa, tapi secara umumnya, kalau dia memang ada kereta mewah, maka dia tidak bolehlah simpan kereta mewah tu, sebab kereta mewah itu bukan keperluan. Maknanya dia kena jual kereta tu, dan kalau dia perlu sangat, ambillah sebahagian duit yang dijual daripada kereta Lamborghini tu, belilah. Okey. Kemudian wasyahidaihi, dan juga adalah yang juga orang-orang
yang menjadi saksi pun semua terlibat. Jadi kita elakkanlah daripada benda-benda ini daripada berlaku pada kita. Jadi sahabat-sahabat, minta maaf banyak-banyak, saya kena berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung lagi di masa-masa yang akan datang insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah.